Kenapa dengan dia, Tuan Haji? Kalau aku tak terangkan, kamu berdua dah tahu. Apa yang dibuatnya, kamu berdua dah tengok. Kesian Kak Sun, tak boleh dibiarkan dia berterusan begitu. Tuan Haji mesti tolong dia. Aku juga fikir macam tu. Sekarang kita mulakan dengan orang yang boleh bantu Harisun, ialah kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 181 dan 182, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Mia naik angin, gerak-gerinya tangkas macam seorang lelaki. Sifat lembutnya terus hilang. Mia, nanti dulu, jangan melenting, kata Andi segera mendekati Mia. Kamu tak boleh tuduh sebarangan pada Mia, kena bertanya dengan cara baik, kata Andi lagi. Entah apa ilmu yang Andi guna, Mia terus jadi tenang dan duduk bersimpuh semula. Maafkan Tama, Mia, kata Andi. Mia anggukkan kepala. Untuk buatkan suasana jadi tenteram semula, Andi bercerita kisah-kisah lucu yang pernah dia alami, membuatkan TJ dan Mia ketawa terbahak-bahak. Bila situasi dah tenang, Andi ceritakan apa yang TJ alami malam tadi. Mia macam terkejut bila Andi cerita tentang Kak Sun dan tentang Mia sendiri yang tengah hias diri nak pergi kubur bawah pokok buluh tu. Mia tundukkan muka, renung ke lantai. Hampir 5 minit tak ada sepatah perkataan yang terungkap dari mereka bertiga. Tiba-tiba Mia menangis dan bagi tahu dia tak buat perkara yang Andi ceritakan tadi. Kata Mia, inilah masalah yang dia hadapi. Beberapa orang pekerja pernah nampak dia berjalan tengah malam dan macam-macam cerita yang menakutkan tentang dia. Padahal Mia tak buat semua tu. Kak Sun tak pernah cerita apa-apa pada kamu? Tanya Andi. Tak pernah. Dia cuma bagi tahu pada malam-malam tertentu dia akan bawa Mia ni ke satu tempat, kata Mia. Haji Basilam tahu hal ni? Tak tahu. Cuma Kak Sun seorang je yang tahu, kata si Mia ni. TJ dan Andi termenung panjang dengar cerita Mia tu. Mereka berdua tak boleh tinggal dekat rumah papa ni lagi. Mereka kena pergi. Semua yang mereka buru semakin jauh. Mereka berdua nak berangkat petang ni juga. Tapi bila fikir tentang nasib Mia, tak sampai hati pula nak biarkan dia sendiri hadapi masalah yang kusut ni. Mia pujuk TJ dan Andi untuk tidur semalam lagi dekat sini. Pagi esok lepas solat subuh, mereka bertolak lah. Kebetulan pula subuh esok Mando nak bawa buah pala, cengkeh dan hasil kebun yang lain ke sungai penuh. Mereka berdua boleh tumpang dia naik lori. Mula-mula TJ tak setuju, tapi bila Andi pujuk, akhirnya dia setuju. Mia pun kumpulkan cawan dan piring atas talam dan melangkah ke ruang dapur. Andi segera bangun dan melangkah ke arah tingkap dan berdiri dekat situ. TJ bersuara, aku kurang senang dengan kamu, Andi. Apa yang kamu kurang senang dengan aku, Tama? Kamu terlalu berlembut bila berdepan dengan Mia. Kamu selalu mengalah. Aku ada muslihat. Muslihat apa? Bukankah kita rancang nak jumpa Haji Simpul, Tama? Inilah peluangnya. Bukan sebab permintaan Mia. Tak, memang pada mulanya aku nak menolak, tapi bila fikirkan dalam-dalam, inilah peluang terbaik untuk jumpa Haji Simpul. Dialog selanjutnya terpaksa dimatikan bila terdengar bunyi tapak kaki Mia dari ruang dapur menuju ke ruang tengah. Mereka berdua segera bangun. TJ berdiri dekat muka pintu. Andi pergi dekat tingkap. Mia bersuara, hai, dua-dua mengelamun. Satu jadi jaga pintu dan satu lagi teropong kapal terbang lalu. Terima kasih tolong basuhkan cawan dan piring. Sepatutnya aku yang ucapkan terima kasih kerana kamu berdua sudi tunaikan permintaan aku. Tengah hari ni makan dekat rumah aku. Tapi Andi bagi tahu Mia yang mereka berdua rancang nak jalan-jalan di kawasan kampung
hujung ladang Mia ni. Mereka nak berkenalan dengan penduduk setempat. Hari ni mereka berdua nak makan dekat luar. Eloklah tu. Tapi hati-hati kalau kamu dengar cerita orang kampung tentang aku dan rumah batu. Jangan cakap apa-apa. Kamu berdua dengar aje. Jangan lupa makan malam di rumah aku. Tapi kata Andi, dah terlanjur mereka keluar dari ladang Mia ni. Mereka nak beli barang untuk makan malam. Mereka nak masak sendiri. Solat maghrib dan isyak nanti mereka nak berjemaah dengan orang kampung. Baiklah, aku balik dulu. Hati-hati masa berjalan dalam kawasan kampung orang, kata Mia sambil melangkah pulang. Lebih kurang pukul 10 pagi, mereka berdua tinggalkan rumah papan menuju ke arah selatan ladang milik Mia ni. Setelah melepasi pintu pagar yang tak berkunci, mereka masuk kawasan tanah paya yang jadi sempadan antara tanah kampung dengan kawasan ladang peninggalan arwah orang tua Mia. Lebih kurang setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke kawasan pinggir kampung. Dari situ mereka lalu jalan tanah merah yang agak sunyi. Kiri kanan jalan penuh dengan pokok-pokok getah. Bila sampai kawasan perumahan, suasana agak sibuk. Kelihatan para penduduk menebas kawasan rumah yang kebanyakannya ditanam dengan pokok-pokok buah-buahan seperti betik, rambutan, ciku dan sebagainya. Semua orang yang mereka jumpa, sama ada yang berjalan kaki atau naik basikal, semuanya ringan mulut, mudah bagi salam dan menegur sapa. Nak ke mana? Tegur seorang lelaki yang berusia sekitar 60-an. Kami nak cari rumah Haji Simpul, jawab TJ. Orang tua tu perkenalkan dirinya sebagai Lebay Saad. TJ dan Andi pun bagi tahu nama mereka pada Lebay Saad. Kamu berdua orang luar? Tanya Lebay Saad. Serentak mereka berdua anggukkan kepala. Kata Lebay Saad, selalu sangat orang luar datang ke sini cari Haji Simpul. Nama dan kebolehannya tersebar di mana-mana. Pada orang kampung situ, Haji Simpul hanyalah orang tua biasa je. Sebelum Lebay Saad pergi, dia tunjukkan arah ke rumah Haji Simpul pada mereka berdua. Ikut jalan ni ke utara, kamu jumpa 2 derek kedai papan. Kamu jalan lagi hingga kamu jumpa sebuah rumah di hujung kampung, berdinding tepas, beratap rumbia. Itulah rumah Haji Simpul. Lepas ucapkan terima kasih dan bersalaman dengan Lebay Saad, TJ dan Andi teruskan perjalanan. Masa sampai di halaman rumah Haji Simpul, daun pintu rumahnya tertutup rapat, tapi tingkapnya terbuka luas. Terdengar suara orang baca Quran. TJ terus bagi salam. Lepas salam dijawab, daun pintu terbuka. Seorang gadis sunti dalam lingkungan usia 12 hingga 13 tahun muncul di muka pintu pakai tudung. Haji ada rumah? TJ bertanya. Ada. Si gadis masuk ke dalam. Muncul pula seorang lelaki tua pakai serban, janggutnya putih sampai ke dada, tegap dan sasa. Sila masuk, katanya. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah, duduk bersila atas tikar mengkuang. Orang tua tu panggil si gadis tu suruh masak air. Ini piuk saya, kata Haji Simpul. Lepas bersua kenal masih minum kopi, Haji Simpul tanya Andi, dia ada hubungan keluarga tak dengan orang tua Mia ni? Tak kira lah dari sebelah mana, dari sebelah ibu ke atau ayah. Andi gelengkan kepala. Hai, Haji Simpul mengeluh. Kata Haji Simpul, Kak Sun banyak bercerita tentang mereka berdua pada dia. Kak Sun curiga keikhlasan dan kejujuran mereka berdua ni. Siapa pun berhak rasa curiga bila ada orang luar yang tak dikenali datang ke tempat kita, kata Andi. Haji Simpul tersenyum sambil anggukkan kepala. Apa hubungan Haji Simpul dengan Kak Sun? TJ bertanya. Kata Haji Simpul, Kak Sun tu jiran sekampung dia. Kak Sun selalu datang rumah ni bila ada masalah. Sekarang ni pun dia dalam pengawasan Haji Simpul. Semangatnya lemah, macam ada sesuatu yang ditakuti dan dihormatinya. Kak Sun sentiasa dalam keadaan cemas. Kenapa dengan dia, Tuan Haji? Kalau aku tak terangkan, kamu berdua dah tahu. Apa yang dibuatnya, kamu berdua dah tengok. Kesian Kak Sun, tak boleh dibiarkan dia berterusan begitu. Tuan Haji mesti tolong dia. Aku juga fikir macam tu. Sekarang kita mulakan dengan orang yang boleh bantu Harisun. Ialah kamu. Haji Simpul tunjuk ke arah Andi. Andi terkejut, mukanya berubah. Kata Haji Simpul, banyak perkara yang ada pada Andi untuk tolong Mia dan Harisun. Andi makin bertambah bingung. Bertenang Andi, jangan menggelabah. Dengar cakap aku dulu. Aku tahu apa yang kamu berdua rasa dan lihat di kawasan rumah Mia. Macam-macam benda pelik terjadi. Betul tak cakap aku ni, Tamah? Satu lagi, aku nak bagi tahu kamu berdua. Kebanyakan benda pelik yang terjadi tu memang Mia tak tahu, tapi Harisun tahu. Aku pernah pesan pada Harisun suruh kau berdua datang jumpa aku. Itulah sebabnya aku tak terkejut bila kamu berdua datang jumpa aku. Alright, sampai sini dulu sambungan serial Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di serial akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.